Berikan soalan tentang tema satu masyarakat dan perbezaan hukum adat. Baik, saya tanya Siri dalam grup. Ini merupakan institusi pemerintahan pada pentadbiran peringkat negeri, pentadbiran peringkat daerah, pentadbiran peringkat kampung yang terbagi kepada 3 peringkat, iaitu Sultan pada kuasa tertinggi di peringkat negeri, bangsawan pada peringkat daerah, penghulu pada peringkat kampung. Pada peranan pembesar dari segi sosial, politik dan ekonomi. Modul dan ini adalah khotbah. Khotbah ini kita akan scan dengan menggunakan QR code. Dengan itu kita akan mendapat semua maklumat tentang soalan yang diberikan. Yang pertama, seterusnya dengan menggunakan slide. Slide ini untuk memudahkan kita membuat nota berdasarkan soalan tadi. Mudah kan? Ini adalah cara yang kedua. Konsep raja. Raja dalam masyarakat Melayu tradisional digubal berasaskan sistem feudal, iaitu raja menjadi ketua negara. Raja menjadi simbol keagungan dan kewibawaan sebagai pemerintah tunggal. Raja menduduki peringkat tertinggi dalam hierarki sosial sesebuah kerajaan dan negara. Raja juga mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahannya. Peranan raja dari aspek politik, iaitu raja berperanan dalam bidang perundangan dan kehakiman. Raja berkuasa menggubal undang-undang dan berperanan sebagai ketua hakim. Misalnya, raja bertanggungjawab mengendalikan dan memutuskan hukuman daripada sekecil-kecil hukuman sehingga hukuman mati. Peranan raja dari aspek ekonomi, iaitu raja berkuasa mutlak ke atas sumber ekonomi. Raja mengambil bahagian dalam perniagaan dan mendapat keuntungan yang lumayan. Contohnya, baginda berkuasa dalam soal perburuhan, hasil pertanian, perdagangan, dan cukai. Peranan raja dari aspek sosial, yaitu raja merupakan lambang perpaduan. Raja menjadi simbol penyatuan negara dan rakyat. Misalnya, seorang raja sangat memerlukan sokongan dan kesetiaan rakyatnya bagi membolehkannya memerintah dengan berkesan. Konsep pembesar merujuk kepada mereka yang dilantik oleh raja untuk memegang sesuatu jawatan dalam pentadbiran kerajaan. Pembesar dilantik untuk mewujudkan suatu sistem pentadbiran yang teratur, menjamin keselamatan dan memakmurkan negeri secara berterusan. Pembesar diberi tugas-tugas tertentu untuk dilaksanakan. Pembesar digubal berasaskan sistem pembesar 4 lipatan pada zaman kerajaan Melayu Melaka. Peranan pembesar dalam aspek politik, iaitu membantu raja dalam urusan pentadbiran negeri.
Pembesar memastikan jentera pentadbiran negeri dapat berfungsi dengan cekap, teratur dan berkesan. Contohnya, melaksanakan istiadat menjunjung duli kepada raja, iaitu bersedia memberi hikmat kepada raja apabila diperlukan. Dalam aspek ekonomi pula, pembesar berperanan mengutip cukai. Pembesar berperanan dalam urusan memungut cukai di kawasan pentadbirannya yang dipanggil kawasan pemakanan. Contohnya, sebahagian hasil cukai yang dikutip akan diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Dalam aspek sosial, pembesar menjadi perantara antara raja dan rakyat. Pembesar berperanan menyampaikan segala titah raja kepada rakyat di kawasan pentadbirannya. Contohnya, menyampaikan segala masalah dan ketidakpuasan rakyat jelata terhadap sesuatu. Pengertian hukum adat. Adat merujuk peraturan tertentu yang telah menjadi amalan secara turun-temurun sehingga menjadi sebati dalam sesebuah masyarakat. Apabila sesuatu peraturan yang berasal daripada adat resam, amalan atau kebiasaan yang telah lama wujud dalam sesebuah masyarakat menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi, maka peraturan itu dikenali sebagai hukum adat. Dua jenis hukum adat yang diamalkan di negeri-negeri Melayu iaitu adat perpatih dan adat temenggung. Adat perpati berasal daripada gelaran Sultan Balun iaitu Sultan Maharaja Basa, iaitu Datuk Perpati Nan Sebatang. Adat temenggung pula berasal daripada gelaran Kakanda Tiri Sultan Balun iaitu Datuk Ketemenggungan. Sejauh manakah adat perpati dikatakan mempunyai beberapa perbezaan tertentu dengan adat temenggung? Bandingkan dari aspek ataupun ciri yang terdapat dalam adat temenggung dan adat perpati. Mari kita lihat kepada adat perpati. Dari aspek pemerintahan, adat perpati ini bersifat demokrasi. Kuasa pemerintahan bukan terletak kepada tangan seorang sahaja. Kuasa dibahagikan antara pemerintah, undang-undang, lembaga, buapak, perut dan orang ramai. Sistem pemerintahannya mementingkan prinsip permuafakatan. Pemerintahan adat temenggung pula, adat temenggung mengamalkan sistem autokratik. Kuasa terletak di tangan pemerintah atau raja. Kuasa dibahagikan kepada raja atau sultan yang mempunyai hak keistimewaan dan kuasanya diperkukuhkan melalui konsep daulat dan derhaka. Mementingkan golongan raja dan golongan memerintah. Dari aspek jurai kekeluargaan, adat perpati. Adat ini tidak membenarkan perkahwinan sesama suku, sebaliknya hendaklah berkahwin daripada suku yang lain. Perkahwinan ini dikenali sebagai eksogami. Susunan keluarga masyarakat adat perpati berdasarkan matriarchal atau matrilineal yang mengutamakan wanita disusur galurkan kepada keturunan sebelah ibu. Bagi adat temenggung, adat ini membenarkan perkahwinan dengan sesiapa sahaja asalkan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Ini dikenali sebagai endogami. Adat ini bersifat patriarchal, iaitu kaum lelaki melanjutkan keturunan sesebuah keluarga. Kaum lelaki juga dikenali sebagai ketua keluarga. Dari aspek perwarisan harta, adat perpati.
adat ini mementingkan jurai keturunan sebelah nasab ibu atau diberatkan kepada kaum perempuan. Harta pusaka diturunkan melalui keturunan perempuan iaitu daripada pihak sebelah ibu sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuannya. Bagi adat Temenggung, adat ini mementingkan jurai keturunan sebelah bapa atau diberatkan kepada kaum lelaki. Kaum lelaki berhak mewarisi lebih banyak harta daripada wanita kerana berpengaruh daripada hukum faraid dalam Islam. Dari aspek hukuman, adat perpati, adat ini undang-undang jenayah bersifat pemulihan, berperi kemanusiaan dan bertimbang rasa. Hukuman ini bertujuan memberi kesedaran dan bukan untuk menghukum pesalah semata-mata. Bagi adat Temenggung, undang-undang dibenarkan kerana dianggap dapat menjadi amaran atau memberi pengajaran kepada orang lain. Hukuman ini dibuat dengan tegas untuk memberi iktibar kepada orang lain dan sebagai pembalasan kepada orang yang bersalah. Persamaan adat Temenggung dan adat Perpati, hukum adat yang paling awal wujud di tanah Melayu. Kedua-dua adat ini berasal dari satu keturunan yang sama, iaitu keturunan darah diraja yang mewarisi pemerintahan di Sulawesi. Dipercayai berasal dari tempat yang sama, iaitu Minangkabau, sebuah wilayah yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia. Pengertian undang-undang. Peraturan tertentu yang telah dikanunkan dan mesti dipatuhi oleh setiap anggota dalam masyarakat, bertujuan membentuk peraturan dalam kehidupan manusia. Sistem perundangan dalam masyarakat Melayu tradisional amat penting dalam menjaga hak dan kepentingan golongan pemerintah, mengekalkan amalan tradisi, menentukan bidang kuasa dan tanggungjawab pembesar, menjamin keharmonian hidup masyarakat, dan mengawal tingkah laku individu dalam masyarakat. Peranan undang-undang dalam mengekalkan masyarakat di tanah Melayu. Yang pertama, peranan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor diperkenalkan pada tahun 1895 oleh Sultan Abu Bakar dan perlembagaan bertulis yang pertama di Semenanjung Tanah Melayu. Contohnya, perkara yang terkandung dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ialah Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Johor kepada kuasa asing dan Majlis Mesyuarat Menteri hendaklah dilantik daripada orang Melayu. Peranan undang-undang yang kedua ialah peranan Undang-Undang 99 Perak. Undang-Undang 99 Perak disusun pada tahun abad ke-17 dibawa ke Perak oleh Said Hurain Al-Faraj. Undang-Undang 99 Perak mengandungi 99 buah undang-undang yang meliputi pelbagai perkara dan ditulis dalam bentuk soal jawab. Antara peranan Undang-Undang 99 Perak yang mengekalkan keharmonian masyarakat di tanah Melayu ialah menyatakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan menyatakan perkara-perkara jenayah dalam undang-undang dan hal kekeluargaan. Seterusnya, peranan undang-undang dalam mengekalkan keharmonian masyarakat di tanah Melayu ialah Undang-Undang Islam. Undang-undang Islam berlandaskan Al-Quran, hadis dan ijma'. Antara peranan undang-undang Islam ialah segala kes jenayah akan dibicarakan di mahkamah syariah dan dua jenis hukuman yang akan dikenakan, iaitu hukuman bunuh atau denda. Sistem sosial.
Susun lapis masyarakat bermaksud pembahagian anggota masyarakat kepada beberapa lapisan atau kelas sosial yang berbeza kedudukan dan disusun dalam satu hierarki. Susun lapis masyarakat ini melibatkan kedudukan yang berbeza dan tidak setaraf dari segi kekuasaan, kekayaan, gaya hidup, peluang, hak dan tanggungjawab. Susun lapis masyarakat terbahagi kepada dua, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja, bangsawan, pembesar, pemimpin agama dan pendeta. Yang pertama, raja, sultan atau yang di-Pertuan Besar. Mereka merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri dan bertanggungjawab dalam menyatupadukan rakyat, memelihara keamanan, memajukan negeri dan menguruskan hubungan luar negeri dan pertahanan. Yang kedua, golongan bangsawan dan pembesar. Mereka merupakan kaum kerabat yang berpengaruh di kalangan pemerintah dan pentadbir. Peranan golongan bangsawan dan pembesar ialah membantu sultan dalam pentadbiran negeri dan menjadi penasihat atau pembesar di daerah tertentu, menjatuhkan hukuman dan denda kepada pesalah dalam kawasan jagaan mereka dan menjaga keamanan serta memungut cukai di kawasan pentadbiran mereka. Yang ketiga, pemimpin agama ataupun golongan ulama. Mereka merupakan golongan cerdik pandai pada waktu itu. Golongan ini pakar dalam bidang agama Islam. Mereka berperanan menyebarkan agama Islam. Mereka dilantik menjadi guru, ketua agama, kadi, bertugas menasihati sultan serta kerajaan dalam urusan agama. Akhir sekali, pendeta. Golongan pendeta merupakan golongan yang mempunyai kepakaran dalam bidang kesenian, kebudayaan, kesusasteraan, adat istiadat dan salasila raja. Mereka menjadi pakar rujuk kepada raja dan kalangan istana. Seterusnya, golongan yang diperintah pula. Mereka terdiri daripada rakyat biasa, rakyat asing dan golongan hamba. Rakyat biasa merupakan masyarakat peribumi yang bermastautin tetap di sesuatu kawasan. Biasanya, mereka tinggal di luar istana, iaitu di kampung-kampung kecil atau di lembah-lembah sungai. Golongan ini terdiri daripada nelayan, petani, pedagang dan petukang. Mereka tidak mempunyai sebarang kuasa politik dan memegang apa-apa jawatan dalam pentadbiran. Selain itu, rakyat asing. Mereka merupakan orang asing yang bermastautin secara tetap dan berkahwin dengan penduduk tempatan. Mereka terlibat dalam pelbagai kegiatan ekonomi seperti menjadi tentera upahan, pelombong biji timah, pedagang runcit dan pedagang borong. Akhir sekali, golongan hamba yang menduduki susun lapis masyarakat yang paling bawah. Mereka melakukan pelbagai tugas seperti menjadi askar, mencuci perahu, memetik kelapa, mencari kayu api dan sebagainya. Mereka tidak boleh bertindak sendiri kerana dikawal oleh tuan mereka. Ekonomi sara diri merupakan kegiatan ekonomi yang hanya dijalankan untuk memenuhi keperluan diri sendiri dan menyara keluarga. Ekonomi komersial iaitu lebihan hasil pengeluaran diekspor dan dijual kepada pedagang bagi mendapatkan keuntungan. Sistem ekonomi yang diamalkan di Tanah Melayu pada tahun 1874 terbahagi kepada dua, iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi komersial. Terdapat beberapa kegiatan ekonomi pada ekonomi sara diri, iaitu pertanian. Padi merupakan tanaman utama pada zaman tersebut. Padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai atau tanah rata, manakala padi huma ditanam di atas bukit. Contohnya, kawasan penanaman padi yang utama ialah di Kedah, Perlis, Seberang Perai, Negeri Sembilan,
Pahang, dan Kelantan. Kegiatan ekonomi secara diri yang seterusnya ialah perikanan. Penduduk yang tinggal berdekatan laut menjalankan kegiatan perikanan dengan menggunakan alat tradisional. Contohnya dengan menggunakan bubu dan jala. Pada ekonomi komersial pula, kegiatan ekonomi komersial ialah pertanian dagangan. Tanaman lada hitam dan gambir yang diusahakan di Johor mendapat pasaran yang menguntungkan di Singapura dan di Eropah. Selain itu, kegiatan ekonomi komersial yang kedua ialah kegiatan perlombongan. Kegiatan ini dilakukan oleh rakyat, pembesar dan golongan bangsawan. Di Terengganu, kegiatan perdagangan telah pun dijalankan dengan China menjelang tahun 1830. Contohnya, Sultan Omar menggalakkan perdagangan luar yang mengekspor emas, biji timah, kopi, pinang, rotan dan damar.